TV KPM. Salam sejahtera dan apa khabar semua? Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ selaku hos anda. Dan murid-murid hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Tapi sebelum itu, Chris hendak ingatkan semua di rumah untuk pastikan kekal untuk mengamalkan SOP ya. Yang pertama sekali apabila keluar dari rumah, pakai pelitup muka dengan betul-betul. Yang kedua, cuci tangan dengan air dan sabun atau kerap guna gel pembasmi kuman. Dan akhir sekali, apabila berada di kawasan awam, jagalah jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini apakah topik yang kita akan belajar? Jangan ke mana-mana, kita saksikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Itu dia bersama Chris di studio Didik TV pada hari ini ialah Cikgu Intan. Hai, apa khabar Chris. Cikgu? Alhamdulillah saya sihat. Cikgu sihat? Ya. Ya Cikgu, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Ya. Tetapi sebelum itu, topik apakah yang kita akan fokus pada hari ini Cikgu? Okey, kita akan fokus kepada keseimbangan redox Ya. siri 2. Siri Kenapa 2? siri 2? Sebab sebelum ini dah ada cikgu yang sampaikan untuk siri 1 tu. Okey. Ha. So hari ini kita akan fokus siri 2. Ya. Ya. Dan sebelum apa-apa Cikgu, yang penting SOP ya Cikgu, kita kena Ya. amalkan. Jadi boleh tak Cikgu ke meja istimewa saya untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih Boleh. dahulu. Baiklah, Chris pun nak pakai Cikgu. Okey. Okey. Dan sepanjang kelas hari ini, kita akan tetap pakai pelitup muka. Boleh ya Cikgu? Boleh? Okey. Alright. Dan seterusnya, kita juga nak bawa rakan-rakan kelas saya pada hari ini Cikgu. Bukan sekadar di rumah saja, tapi ada juga di Google Meet. Hai semua. Hai, dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Sekolah cikgu lah tu. Ya, betul. Ya, hai semua. Okey, boleh tak Abang Chris minta anda semua perkenalkan nama dan juga cita-cita anda. Mari kita bermula dengan Nurul Afza. Hai. Hai, salam sejahtera dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Afza binti Cik Anwar. Boleh panggil Nurul atau boleh juga panggil Afza. Cita-cita saya untuk menjadi seorang juruterbang. Wow, okey ya. Abang Chris panggil Nurul lah, boleh ya? Okey, seterusnya jom kita berkenalan dengan Faizatul Mumtazah. Hai, apa khabar? Hai, selamat sejahtera dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Faizatul Mumtazah binti Muhammad Nasir. Cita-cita saya nak jadi seorang doktor. Oh. Nak jadi seorang doktor, mata pelajaran kimia memang penting lah Cikgu untuk jadi seorang doktor. Ya. Baiklah, seterusnya Amar Al-Haziq. Apa khabar Amar? Amar? Hai, selamat okey. sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Amar Haziq bin Musa Asri. Boleh panggil saya Am. Cita-cita saya nak jadi peguam syariah. Oh, nak jadi peguam. Hebatlah Amar. Dan seterusnya Abang Chris nak berkenalan dengan Akmal. Hai Akmal, apa khabar? Khabar baik, selamat sejahtera. Saya Muhammad Akmal Ashraf bin Islam. Boleh panggil saya Akmal. Ya. Saya nak jadi ahli mechanical engineering. Okey. Salam berkenalan Akmal. Dan seterusnya Chris juga nak berkenalan dengan Syazwan. Apa khabar Syazwan? Khabar baik. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syazwan bin Syafawiza. Boleh panggil saya Syazwan. Dan cita-cita saya menjadi seorang kejuruteraan awam. Jurutera awam. Jurutera awam. Hebat. Dan akhir sekali, kita ada Murshidah. Hai Murshidah, apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Hai. Nama saya Murshidah binti Ahmad Suko. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Oh, cita-cita nak jadi seorang guru seperti Cikgu Intan. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan untuk kelas pada hari ini, Chris juga nak tanya pandangan murid-murid mengenai topik pada hari ini Cikgu. Dan apa kata kita tanya Amar, apakah pandangan anda mengenai topik pada hari ini? Oh, bagi pandangan saya lah. Saya kata
tajuk ni adalah tajuk yang mencabar bagi saya. Sebab apa? Tajuk ni kan adalah tajuk yang terpanjang dalam silibus kimia kan. Ya. Dan dia perlukan fokus dan juga perhatian penuh untuk lebih faham. Tapi bagi saya, kalau nak lebih faham dan juga mudah ingat, kita kena buat ulang kaji dan juga banyak latihan. Baiklah, itu dia, kena buat banyak ulang kaji dan banyak fokus ya cikgu. Ya. Dan seterusnya, Chris juga nak dengar pandangan Mumtazah pula. Bagi saya, tajuk ni tak adalah susah atau terlalu mudah sebab bagi saya dia antara susah dan mudah tu sebab dia banyak benda yang nak kena ingat dan nak kena faham. Tapi kalau kita betul-betul faham apa yang cikgu ajar tu sebenarnya mudah je tajuk keseimbangan redox ni. Alright, terima kasih semua. Baiklah cikgu, untuk siri kedua bagi topik keseimbangan redox, apakah yang kita akan fokus pada hari ini cikgu? Proses apa atau eksperimen apa ke cikgu? Ada tak? Okey, kita akan tengok elektrolisis. Okey. Okey, kita akan tengok kereaktifan logam dan juga kesan pengaratan lah. Okey. Kesan logam lain ke atas pengaratan. Boleh cikgu, tapi sebelum itu apa kata kita rehat sekejap boleh tak? Ya, Kita boleh. bagi murid-murid di rumah masa untuk sediakan bahan semua, pen, buku nota semua boleh cikgu? Ya, boleh. Dan yang berada di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Cikgu Intan untuk kelas pada hari ini, mata pelajaran kimia, dan kita akan fokus pada topik keseimbangan redox, bukan siri 1, siri 2. Baiklah, sebelum itu sebelum apa-apa cikgu, saya mau periksa dulu tahap semangat kawan-kawan saya di Google Meet. Kalau anda dah sedia untuk kelas pada hari ini, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Ada tak? Okey, semua sudah ada tunjuk thumbs up. Murid-murid di rumah pun ada thumbs up ya. Baiklah cikgu, apa kata kita mula kelas pada hari ini? Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Chris. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan keseimbangan redox siri 2. Apa yang kita akan pelajari adalah tentang sel elektrolisis, pengekstrakan logam daripada bijihnya dan juga pengaratan. Okey. Semua ni menggunakan konsep pengoksidaan dan juga penurunan. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Oh, dah soalan dah cikgu? Ya. Okey. So, soalan pertama ini adalah berkaitan dengan elektrolisis sebatian lebur atau elektrolisis leburan. Okey, Rajah menunjukkan susunan radas bagi sel elektrolisis suatu elektrolit. Nyatakan maksud elektrolit. Adakah di kalangan anak-anak murid saya yang boleh jawab soalan yang pertama ini? Siapa nak bantu cikgu boleh angkat tangan. Siapa tu? Oh, Akmal. Okey, baiklah Akmal, dipersilakan. Elektrolit ialah bahan yang mengalirkan arus elektrik dalam leburan atau larutan aqueous. Okey, ya betul Akmal. So, elektrolit ialah bahan yang mengalirkan arus elektrik dalam leburan atau larutan aqueous. Wow, Okey. hebat. Akmal dah dapat 1 markah ya cikgu? Ya, betul. Satu Okey. markah dah di situ. Bagus. Okey, soalan yang seterusnya, mengapakah mentol menyala? Okey, kalau kita nampak kat situ, mentol tu menyala kan? Ya cikgu. Jadi, mengapakah mentol menyala apabila leburan plumbum 2 bromida digunakan sebagai elektrolit? Ada sesiapa boleh jawab kenapa mentol tu boleh menyala? Okey, Mumtazah. Dipersilakan. Mentor-mentor tu boleh menyala sebab ada air-air yang boleh bergerak bebas. Ya, betul. So, mentol tu boleh menyala kerana adanya ion yang bergerak bebas yang boleh membawa cas elektrik itu. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey cikgu. Okey. So, untuk soalan yang seterusnya, sebelum kita pergi kepada soalan ini, Ya. kita kena periksa dulu Okey. terminal pada bateri ini. So, kita ada terminal positif dan juga terminal negatif bateri. Okey. Lepas tu kita ada elektrod karbon. Okey. Elektrod karbon ini ada satu tu anode, ada satu tu katod. Yang mana satu anode, yang mana satu katod? Ada tak sesiapa boleh beritahu saya? Yang mana anode, yang mana satu katod? katod? Mungkin okeylah. Abang Chris nak tanya Mushidah. Mushidah, yang mana satu anode, yang mana satu katod? Yang
anode dekat yang belah kiri. Okey, anode sebelah kiri. Okey, iaitu elektrod yang bersambung dengan terminal positif bateri. Okey. Dan yang kathod adalah yang sebelah kanan ini, iaitu elektrod yang bersambung dengan terminal negatif bateri. Terima kasih Mushida. Okey. So, yang seterusnya kita tulislah apa formula kimia bagi elektrolit kita. Elektrolit kita adalah plumbum 2 bromida. So PbBr2 adalah formula kimia bagi leburan ini. Okey. Okey, so daripada situ boleh tak sesiapa senaraikan apa ion-ion yang hadir dalam plumbum 2 bromida ini? Siapa nak cuba jawab? Okey, Nurul Afza, dipersilakan. Pb2 positif dan Br negatif. Okey, kita Wow. betulkan sikit yang Afza punya jawapan tu. Ada silap sikit tu Afza. B tu kena huruf kecil kan? P huruf besar, B tu huruf kecil. Tak apa. So Pb2 positif dan juga Br negatif. Okey, so itu untuk formula bagi ion-ion yang hadir dalam plumbum 2 bromida. Okey, kita tengok ion bromida ini dia pergi ke mana? Okey, kita tengok ion bromida ini bercas negatif. Okey. Okey. Ion yang bercas negatif akan bergerak ke anode Faham. dan ion yang bercas positif akan bergerak ke kathod. Sebab cas berlainan, cikgu? Ya, Okey. dia senang nak ingat. Ya. Yang negatif, ion bercas negatif ke anode. Ada huruf okey. N kat situ kan? Faham. Okey, dan yang bercas positif ada simbol tambah kat situ. Betul. Rupa macam huruf T kan? So dia ke kathod. Itu dia tips. Okey, itu cara mudah nak ingatnya lah. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, cikgu. Kita nak tengok pemerhatian di anode. Cikgu, tapi gambar Raja ni tak berapa jelas, cikgu. Macam mana kita nak bagi pemerhatian, cikgu? Ya. So dekat sini sebenarnya ada video di mana mereka telah jalankan eksperimen untuk elektrolisis leburan plumbum 2 bromida ni. Jadi kita tengok video dulu. Baiklah, jom kita saksikan video tersebut. Begitulah cikgu eksperimen tersebut. Baiklah, baru kita boleh jawab soalan pertama, cikgu. Ya. So nak Alright. mengimbas kembali apa yang dah buat dalam makmal kan? Okey. Okey, so oops. Tak apa. Ke mana kita? Next, mungkin slide seterusnya, cikgu. Ya, okey. So yang kita nampak daripada video tadi adalah gas perang terbebas. Okey. So gas perang terbebas tu hasil daripada ion bromida itu menyah cas ataupun mendermakan elektron, kemudian menjadi gas bromin. Sebab itu kita boleh tulis tengah persamaan di anode itu. Kemudian elektron itu akan kita tengok elektron tu ke mana. Tadi ion bromida dah menyah cas atau mendermakan elektron. Lepas tu elektron itu akan bergerak di dalam wayar ke mana? Dia ke kathod. Siapa yang ada di kathod tadi? Ion apa yang ada di kathod tadi adalah ion plumbum 2. So ion plumbum 2 ni akan buat apa di situ? Ada sesiapa boleh jawab tak soalan ni? Siapa nak cuba? Untuk soalan D1 cikgu. E. E1. E1. Okey, Syazwan. Menangkap pepejal kelabu terbentuk. Okey. Macam mana boleh terbentuknya pepejal kelabu tu ya? Kita tengok dulu ion plumbum 2 tu akan terima elektron membentuk atom plumbum. So atom plumbum ni adalah satu logam. Seperti yang kita tahu, logam-logam biasanya berwarna kelabu. So sebab itu kita nampak dia sebagai pepejal kelabu terbentuk. Cikgu, Chris ada soalan, cikgu. Ya. Ini pepejal kelabu ni bagaimana, cikgu? Dia punya rupa, cikgu. Okey, kita ada satu lagi video untuk tengok macam mana rupa pepejal kelabu ini. Baiklah, cikgu. Jom kita saksikan. Pepejal.
itulah cikgu pepejal kelabu. Baiklah, Syazwan pun dah dapat berapa markah cikgu? Dah 2 markah cikgu dah dapat dia. Ya, betul. Okey. Baiklah cikgu, seterusnya apa yang kita kena belajar? Okey, so kita selain daripada elektrolisis sebatian leburan, kita ada satu lagi elektrolisis larutan aqueous. Cuma untuk larutan aqueous ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous ini, iaitu nilai E0, yang mana kita ada di anode, kita akan pilih anion dengan nilai E0 yang lebih negatif atau kurang positif. Manakala di katod, kita akan pilih cation dengan nilai E0 yang kurang negatif atau lebih positif. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kepekatan larutan jika ada larutan halida. Ada tak sesiapa anak murid saya yang boleh bagi tahu halida ni apa sebenarnya? Siapa nak bantu cikgu? Abang Chris dah lupa dah sebenarnya. Okey, mungkin boleh tanya Mursyidah. Baiklah Mursyidah. Apakah itu halida? Dia berasal daripada halogen 17. Okey. Ion daripada halogen itu bila menjadi ion dia jadi ion halida. Ya, ada Mursyidah tahu ke apa ion-ion ni? Contoh ion ini? Ion bromida, klorida, iodida. Ya, betul. Wow, hebat Mursyidah. Ya, ion klorida, ion bromida dan ion iodida. So, jadi kalau kita jumpa dalam soalan, larutan tu pekat. Lepas tu, dia adanya ion-ion ini, maksudnya kita tak pilih nilai E0 dah. Kita tak pilih berdasarkan nilai E0, kita akan pilih ion halida itu. Okey, faham. Tapi di katod, tak ada perubahan. Kita masih pilih cation yang nilai E0-nya kurang negatif ataupun lebih positif. Faktor yang ketiga adalah jenis elektrod. Jenis elektrod ni ada lengai dan juga aktif. Cikgu, lengai tu maksud apa cikgu? Ya. Ada tak sesiapa boleh bagi contoh elektrod yang lengai? Boleh, Abang Chris dah lupa lah. Lengai ni apa? Amal. Okey, Amal. Contoh-contoh dia, karbon, grafit dan juga platinum. Okey, ya betul. So, itu adalah contoh elektrod yang lengai. Elektrod lengai ni maksudnya elektrod yang tak aktif. So, contohnya karbon, grafit dan juga platinum. Cuma dalam soalan, kita biasanya jumpa karbon saja, elektrod karbon macam yang kita tengok yang sebentar tadi. Okey, faham cikgu. Ada sesiapa boleh bagi contoh elektrod yang aktif? Okey, kita bagi Akmal peluang tu bagi contoh. Dia adalah kuprum dan argentum. Ya, itu yang biasanya kita jumpa dalam soalan, iaitu elektrod kuprum dan juga elektrod argentum. Bila ada soalan yang melibatkan elektrod yang aktif, yang kita akan tengok sebentar lagi, di anode, sekarang bukan ion yang akan dipilih untuk dinyacas, kita akan, elektrod itu sendiri yang akan mendermakan elektron. Dan bergerak, elektron itu akan bergerak ke katod lah. Di katod masih tiada perubahan, iaitu cation dengan nilai E0 yang kurang negatif atau lebih positif yang dipilih. Faham cikgu? Jadi ada 3 faktor lah cikgu. Nilai E, nilai E0, nilai E0, kepekatan larutan dan juga jenis elektrod untuk faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Ya, betul. Faham cikgu. Ada contoh soalan tak cikgu? Ya, kita tengok contoh soalannya. Ada. Okey. Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat menggunakan elektrod berlainan. Dia dah sebut pun elektrod berlainan. Seperti yang ditunjukkan pada sel 1 dan sel 2. Okey, kalau kita tengok sel 1 kita ada elektrod karbon dan sel 2 ada elektrod kuprum. So elektrod karbon tadi elektrod yang lengai, elektrod kuprum adalah elektrod yang aktif. Okey. Cikgu, biasanya bila murid-murid apabila mereka nampak soalan sebegini, apa yang kita perlu buat dulu cikgu? Dia kita kena fikir langkah demi langkah untuk menjawab soalan tu. Ni jenis elektrod tu. Okey. So di sini kita kena banding dan bezakanlah proses elektrolisis pada sel 1 dan sel 2 ni. Faham cikgu? Oh, 10 markah cikgu? Ya, 10 markah. Banyak markah dia. Okey. Baiklah cikgu.
Alright, cikgu, apa kata kita ambil rehat sekejap. Kita bagi murid-murid di rumah dan juga di Google Meet masa untuk cuba jawab soalan ini. Boleh tak, cikgu? Boleh. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke kelas kimia Sukses SPM 2021. Okey, cikgu, yang ni banding dan bizar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi bersama Chris di Sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran kimia dengan topiknya keseimbangan redoks siri 2 dan saya juga bersama Cikgu Intan pada hari ini. Hai. Hai Cikgu. Dan sebelum melihat, Cikgu pun telah bagi satu contoh soalan yang mempunyai 10 markah. Cikgu, macam mana murid-murid nak jawab soalan begini, Cikgu? Okey. Jadi dia ada langkah demi langkah yang kita kena ikut. Okey. Kita mulakan dengan label elektrod, anode dan katod. Jadi kita nak label tu berdasarkan terminal pada bateri seperti yang kita buat dalam soalan yang pertama tadi. Okey, Cikgu. Kena so label kita dulu. Ya, anode dan katod. Anode adalah elektrod yang bersambung kepada terminal positif positif bateri dan katod ialah elektrod yang bersambung kepada terminal negatif bateri. So kita dah label. Langkah kedua, kita kena senaraikan ion yang ada dalam elektrolit. Okey. Elektrolit ni apa? Ada sesiapa boleh beritahu dalam kes ini kedua-dua sel elektrolitnya adalah sama. Tahu tak apa formula untuk elektrolit ini? Ya, ada tak sesiapa anak murid saya? Ya, Mumtazah. Cu2SO4. Okey. Formula tu kita betulkan sikit. Formulanya adalah CuSO4. Okey. Jadi itu baru kita tulis formula bagi elektrolit itu. Sekarang kita kena ceraikan ion-ion yang ada dalam elektrolit ini iaitu Cu2 positif, SO42 negatif, H positif dan juga OH negatif. Ada beza. Ada yang cas positif, ada yang cas negatif. Okey. Jadi kalau kita tengok yang seterusnya, yang bercas negatif ni kita panggil sebagai anion, akan bergerak ke anode. Jadi ion mana yang nak bergerak ke anode ni? Syazwan, boleh bantu cikgu tak? Ion yang mana akan pergi ke anode? Ion SO4 dengan ion OH negatif. Ya. So ion sulfat SO42 negatif dan juga ion hidroksida akan bergerak ke anode. Okey. Manakala ion yang bercas positif akan bergerak ke katod. Ya, cikgu. Iaitu ion kuprum 2 dan juga ion hidrogen. Cu2 positif dan juga H positif. Okey, sekarang kita nak fokus kepada sel 1 sahaja dulu. Okey. Selepas kita dah buat semua sama kan setakat ni. Ya, kat cikgu. sini akan ada sedikit perbezaan untuk sel 1 dan sel 2. Sel 1 kita akan pilih di anode itu ionnya yang nilai inot lebih negatif atau kurang positif. Kita nak tengok berdasarkan apa ni? Kita akan tengok berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai. So di anode kita ada ion sulfat. Ion sulfat ada kat bawah ni. Okey. So nilai dia adalah positif 2.01. Manakala ion hidroksida ada di mana? Di sini yang nilainya positif 0.40. Jadi kita akan pilih nilai inot yang lebih negatif ataupun kurang positif. So dalam kes ini kita akan pilih ion hidroksida sebab nilai inotnya adalah positif 0.40 berbanding positif 2.01. Faham, cikgu? Okey. Jadi ion hidroksida ni buat apa? Ion hidroksida akan derma elektron. Elektron tu akan bergerak dalam wayar sampai ke katod. Di katod kita ada 2 ion tadi kan? Ya. Jadi kita akan pilih siapa pula? Kita akan pilih ikut nilai inot juga. Tapi kali ini nilai inotnya kita tengok Kita ada ion kuprum 2 kat sini
positif 0.34 dan juga ion hidrogen kat sini iaitu 0.00. Okey. So jadi kita akan pilih nilai inert yang lebih positif iaitu ion kuprum 2 lah sebab nilainya adalah positif. Berapa tadi? 0.34. Ya. So kita pilih ion kuprum 2. Tapi bila kita tengok sel 2, Ya, cikgu. okey. Sel 2 ni berbeza sebab kita guna elektrod kuprum. Bila kita guna elektrod kuprum tadi, dia adalah satu elektrod yang aktif. Oh, bukan Jadi- lengai, cikgu? Bukan okey, lengai. okey, So faham. jadi kita tak pilih di anode, kita tak pilih ion sulfat, kita tak pilih ion hidroksida. Jadi siapa yang nak derma elektron? Adalah elektrod itu sendiri. Atom kuprum pada elektrod itu akan dermakan elektron. Oh, Okey. So jadi elektron akan bergerak pada wayar sampai ke katod. Di katod tiada perubahan dari segi pemilihan ion dia. Oh, So dia hanya berbeza di anode sahaja. Di anode sahaja berbeza. So kalau kita tengok dekat sini sahaja yang berbeza. So kita tutup yang ni. Kat sini berbeza sebab faktornya adalah elektrod yang aktif. So dia akan berbeza di sini sahaja. Okey. Di katod tiada perubahan. Kita Sama masih je lah, pilih, cikgu. ya, pilih yang Okey. sama iaitu masih pilih ion kuprum 2 sebab nilai inert bagi ion kuprum 2 adalah lebih positif berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai ini. Faham, cikgu? Ah. Jadi murid-murid memang kena pandai label dulu lah, cikgu. Gambar raja, Ya. faham dia punya sel Ya. 1, sel 2 proses dengan Kita ion. sebenarnya menganalisis rajah Ya. ini. Okey, faham, cikgu. Okey, jadi kalau kita nak jawab, kita boleh jawab dalam bentuk jadual. Ini yang saya nak pesan kepada semua murid kimia. Untuk kimia, kita boleh jawab soalan dalam bentuk jadual supaya jawapan kita lebih tersusun, Ya. lebih jelas kelihatan. So kita dah sampai ke peringkat kita nampak ada kita dah pilih ion hidroksida di sel 1, kita Okey. dah pilih sel 2. So jadi kita boleh tulis setengah persamaan berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai ini. Okey. Cikgu, Chris ada soalan. Ya. Untuk siri cikgu? Siri keupayaan Elektrod piawai. elektrod piawai, murid-murid di rumah kena hafal ke? Jangan hafal. Kita takkan takkan mampu untuk hafal senarai ini. Oh, Sebabnya dalam peperiksaan untuk mana-mana soalan sama ada di kertas 1 atau kertas 2 Ya. akan diberi nilai ini. Dia dah okey, beri setengah persamaan ini, kemudian dia beri juga nilai untuk soalan yang berkaitan lah. Phew, nasib baik, cikgu. Ya, murid-murid hanya perlu tahu macam mana nak guna okey. siri keupayaan elektrod piawai. Sebab itu tadi kalau ingat, kita pilih ion negatif tu macam mana? Faham, Nilai inert dia lebih negatif ataupun kurang positif. Jadi kita rujuk saja meja Ya, ni. lepas tu jadual, yang katod, di katod kita pilih cation Ya. yang nilai inertnya lebih positif ataupun kurang negatif. So Okey, jadi faham. kena tahu itu sahaja. Okey, Jangan faham. hafal. Jangan hafal. Okey. Okey, so jadi daripada situ kita bolehlah jawab perbandingan antara kedua-dua sel ini. Okey, dia akan ada berbeza sebabkan tadi di sel 1 kita dah pilih ion hidroksida untuk mendermakan elektron. Maka akan terbebaslah gas oksigen. Gas oksigen ni kita tak akan nampak dia keluar perkataan O2 macam tu, Betul, takkan. betul, cikgu. Kita hanya akan nampak gelembung gas itu tidak berwarna terbebas. Tidak berwarna. Ya, gelembung gas tidak berwarna. Okey. Dari situlah kita tahu gas oksigen itu terbebas. Faham. Untuk di sel 2 pada anod kita disebabkan elektrod kuprum, atom kuprum itu mendermakan elektron. Macam kita, kalau Ya. kita dermakan duit, Ya. poket kita jadi Nipis. nipis. Samalah konsepnya dengan elektrod. Elektrod Okey. pun selepas mendermakan elektron dia menjadi nipis. Lebih nipis. So Okey. sebab apa? Sebab atom kuprum itu dah dermakan elektron. Faham. Tapi kalau kita tengok di katod, sama ada elektrod tu lengai ataupun elektrod tu aktif, tiada perbezaan dari segi pemilihannya. Kita masih pilih berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai. Okey. Tengok nilai inert yang lebih positif ataupun kurang negatif. So that's why kita pilih ion kuprum 2 tadi. Ion kuprum 2 terima elektron.
untuk jadi atom kuprum. Okey, faham. Atom kuprum ni kita akan nampak dia sebagai pepejal berwarna perang. Perang. Yang akan terenap di katod. Katod itu. Terenap ni dia macam melekat. Ya. Tetapi kita tak boleh guna istilah melekat. Sebab melekat ni untuk benda yang berkaitan dengan gam. Betul. So istilah yang kita guna adalah terenap. Terenap. Ya, pepejal perang terenap di katod menunjukkan kuprum itu terbentuk. Oh, okey, faham. So itulah selesai kita bila dapat jawab macam ni dan kita faham. Kita dapat dah 10 markah tu tadi. Ya, cikgu, proses elektrolisis ni nampak kompleks sangat, cikgu. Ya, betul. Tapi dalam kehidupan seharian kita ni, ada ke aplikasi elektrolisis? Ada, mesti ada aplikasi dia. Ada 3 aplikasi dia. Kita akan tengok 2 dari... Oh, sorry. Saya tertinggal satu ni. Okey. Apa tu, cikgu? Di anode tadi kita sebut berlaku pendermaan elektron kan? Nama proses itu pengoksidaan. Di katod berlaku penerimaan elektron. So nama proses itu penurunan. Okey, faham, cikgu. Jadi ini penting lah, cikgu, untuk murid-murid tahu. Sebab itu nama topik ini adalah keseimbangan redox. Redox itu adalah reduction and oxidation. Reduction, penurunan, oxidation, pengoksidaan. Faham, cikgu. Okey. So tadi Chris tanya pasal aplikasi kan? Sebelum tu, cikgu, jadi kalau murid-murid jawab secara dengan guna jadual sebegini, boleh dapat 10 markah ya, cikgu? Ya, boleh. Okey, faham. Okey, so kita teruskan aplikasi dia. Okey, aplikasi ada 3, penyaduran logam, penulinan logam dan juga pengekstrakan logam. Okey, kita pergi terus kepada soalan. Ya. Alisa mendapati anak kuncinya yang diperbuat daripada besi telah berkarat. Dengan menggunakan pengetahuan tentang elektrolisis, huraikan secara ringkas bagaimana Alisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tak susah sangat pun nak jawab soalan ni. Okey, so kita buat macam mana? Kita guna mnemonik PAKO. Apa PAKO ni? P adalah penyadur. Okey. Kita letakkan dia di anode. Di katod, kita letak objek yang hendak disadur. Jadi dalam kes ini, kita nak sadur apa? Kita nak sadur kunci besi. Kunci. Kita nak sadur contoh dengan logam argentum katakan. So argentum akan berada di anode. Ya. Kunci besi akan berada di katod. Manakala elektrolit kita mesti berkaitan dengan anode tadi, kita mesti ada ion argentum. So kita pilih larutan argentum nitrat sebagai elektrolit. Kalaulah soalan minta untuk lukis pula. Ini soalan ni tak minta untuk lukis. Betul. Dia hanya minta untuk terangkan. Katalah soalan ni bersambung, dia minta untuk lukis. Macam nilah rajah dia. Okey, faham. Ada dalam buku teks. Okay? Ada dalam buku teks. Itu satu aplikasi. Ya. Yang kedua, penulinan logam. So anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menulinkan logam nikel. Okey. Dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Lukis susunan radas bagi eksperimen ini dan nyatakan pemerhatian di anode serta katod. Okey. So yang ini kita ada nikel tulen, kita ada nikel tak tulen. Jadi kita nak jadikan nikel tak tulen ni tulen juga. Okey, faham, cikgu. Okey. So kita gunalah mnemonik tok tak tua. Tok tak tua. Ya. Okey. Apa benda tok tak Apa tua? benda tu, cikgu? Ya, saya sengaja warnakan berbeza tu. TU yang pertama tu tulen. Alright. Itu berada di mana agak-agaknya, Chris? K. Tulen sebelah katod. Ya, pandai. Oh, betul? Okey. Nasib baik. Tak tu adalah tak tulen. Okey. Yang itu berada di anode. Faham. So, Tok tak tua. nikel tulen akan berada di katod. Nikel tak tulen akan berada di anode. Jadi bila kita lukis susunan radas ini, dia akan rupa macam ni lah. Okey, nikel tulen berada di katod, nikel tak tulen akan berada di anode. Dan murid-murid di rumah pun boleh rujuk ke buku teks saja, cikgu? Ya, betul. Muka surat 46. Muka surat 46. So itulah aplikasi untuk elektrolisis. Okey, faham. Kalau kita tengok pemerhatian di anode, apa akan berlaku? Nikel tak tulen tu akan menjadi nipis. Sebab apa? Sesiapa sahaja yang berada di anode akan mendermakan elektron. Macam poket kita tadi. Bila derma? Ya, dia jadi nipis. Okey. So yang kedua, pemerhatian di katod, pepejal kelabu terenap. Jadi nikel tulen tu jadi tebal. So bila jadi tebal, kita boleh belah dua. Jadilah 2 nikel tulen. Faham, okey. cikgu.
Baiklah, jadi ini adalah aplikasi dalam kehidupan seharian Ya. untuk proses elektrolisis ya, Cikgu? Ya, betul. Okey. Okey, kita Baik. tengok yang satu lagi. Okey. Satu lagi adalah pengekstrakan logam. Okey. Pengekstrakan logam ni hanya logam-logam yang reaktif ni kita guna elektrolisis untuk mengekstrak logam daripada bijihnya. Contohnya macam natrium klorida. Kita nak natrium sahaja daripada natrium klorida. Disebabkan natrium ini adalah logam yang reaktif, sangat reaktif. Kita akan guna konsep elektrolisis juga untuk ekstrak logam itu. Tapi yang lain, contoh logam yang sederhana reaktif, kita akan guna penurunan oleh karbon. Untuk yang lagi kurang reaktif, kita akan guna pemanasan secara langsung sahaja di udara. Ya. Tapi kalau logam seperti perak dan juga emas, iaitu argentum, Ag, dan juga aurum, kita tak perlu ekstrak. Kenapa tak perlu ekstrak? Sebab dia memang wujud sebagai unsur dia sendiri. Dia bukan wujud sebagai biji. Maksudnya kalau macam dulu-dulu sejarah kita belajar, orang mendulang emas, betul tak? Betul. Bila dia mendulang emas, dia terus dapat emas. Dia bukan dapat emas oksida ke apa. Betul. Jadi dia wujud secara semula jadi sebagai unsur itu. Tak perlu ekstrak lagi. Alright, Cikgu. Minta maaf, Cikgu. Boleh tak kita ambil rehat sekejap? Chris masih catat nota, Cikgu. Boleh, baik, Cikgu? boleh. Yang murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke kelas kimia di Sukses SPM 2021. Okey, so untuk ni saya... Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Intan untuk kelas mata pelajaran kimia untuk hari ini dengan topik keseimbangan redox siri 2 dan Cikgu Intan baru saja terangkan lebih tentang aplikasi proses elektrolisis. Dan sekarang untuk siri kereaktifan logam, Cikgu Chris ada satu soalan, Cikgu. Yang untuk siri ni kita kena hafal ke, Cikgu? Kita kena ingat, tapi ada cara mudah nak ingat. Macam mana? Okey. Senang je. Cara nak ingat dia adalah kalau nak, mesti ada cukup zakat fitrah supaya perkahwinan kekal hingga aman abadi. Wow, okey. Ini tips dia. Kalau kalium, nak natrium, lepas tu magnesium, aluminium, karbon, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, mercury, argentum dan juga aurum. Okey. Kita warnakan merah untuk karbon ni supaya kita nampak, kita ingat yang logam-logam di atas karbon itu kita akan ekstrak secara elektrolisis. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan seterusnya. Cikgu, sebelum itu Cikgu Chris nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet semua sedia tak untuk jawab soalan? Kalau sedia boleh tunjuk tangan macam ni. Nampak tu. Okey, bagus. Dipersilakan, Cikgu. Okey. So logam yang manakah boleh diekstrak daripada bijihnya melalui proses elektrolisis? Ada siapa yang boleh jawab soalan ni? Siapa nak cuba? Mudah je ni. Okey, Amal dulu. First come first serve. Amal. Depan dia A tu, aluminium. Ya, aluminium. Macam mana? Betul. Macam mana nak ingat? Ada lag sikit. Kalau nak, mesti ada cukup zakat fitrah supaya perkahwinan kekal hingga aman abadi. So, kita ada logam-logam yang lebih reaktif daripada karbon. Jadi, kita akan pilih aluminium lah. Sebab aluminium sahaja yang ada dalam pilihan kita. Okey. Kita bagi kepada yang seterusnya. Okey, Cikgu. Selain daripada aplikasi mengekstrak logam daripada bijihnya, kita boleh juga tentukan kedudukan logam yang tak ada dalam senarai itu tadi. Contohnya macam nikel, dia tak ada dalam senarai itu tadi. Jadi kita nak tahulah nikel ni duduk di mana dalam siri kreatifan. Nikel ni paling reaktif atau paling tidak reaktif. Faham, Cikgu. So kita tengok berdasarkan soalan. Soalan yang pertama, poin yang pertama, tiada tindak balas berlaku apabila nikel dipanaskan dengan zinc oksida. Dia lebih nampak kalau kita tulis dalam bentuk persamaan kimia. So nikel bertindak balas dengan zinc oksida, dia kata tiada tindak balas berlaku. Bila tidak ada tindak balas berlaku, bermaksud nikel ini
kurang reaktif daripada zinc. Oh, okey. Lepas tu dia kata nombor 2, nikel boleh bertindak balas dengan plumbum 2 oksida. Kalau tadi dia tak boleh bertindak balas, dia kurang reaktif. Kalau boleh bertindak balas, Kalau boleh, agak-agak nikel lebih reaktif, cikgu. lebih reaktif daripada plumbum. Jadi nikel ni akan duduk di atas plumbum lah. Tapi Ya. kita tak tahu nikel ni akan duduk di atas plumbum ni dekat tengah-tengah ni ke ataupun dekat atas sekali ke. Okey, kita tengok lagi. Dia kata nikel oksida boleh bertindak balas dengan ferrum. Nikel oksida boleh bertindak balas dengan ferrum. Okey, kalau Okey, macam kita ni, tengok. ferrum lebih reaktif daripada nikel. Ya, betul. Betul ke so, semua? Bermaksud Betul? Okey. nikel itu kurang reaktif daripada ferrum. okey, So okey. nikel ini akan berada di Nikel akan berada di di bawah. Di bawah. Ferrum. bawah ferrum. Okey, faham. Okey. Cuma kan tadi kita tak tahu ni ferrum ni duduk dekat atas zinc ke kat bawah zinc, betul tak? Betul. Tapi kita ingat tak ada siri kereaktifan logam? Ya. Yang itu kita dah hafal tadi kan? Betul. Jadi kita tahulah ferrum tu duduknya di bawah zinc. Sekarang nikel tu memang akan duduk di bawah ferrum. Ferrum, Kat okey. situlah kedudukan nikel. Faham, cikgu? So mudah sahaja. Okey. Kita tengok pada yang seterusnya, kita dah pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu kesan logam lain ke atas pengaratan besi. Oh, okey. So Rajah menunjukkan pemerhatian kepada 2 eksperimen untuk mengkaji kesan logam P dan logam Q ke atas pengaratan besi. Okey, yang pertama, eksperimen yang pertama, kita ada paku besi kita lilit dengan logam P. Yang kedua, kita ada paku besi dililit dengan logam Q. Okey. Kita kena terangkan tindak balas yang berlaku dalam eksperimen 1 dan eksperimen 2. Dan kita kena cadangkan pula logam P ni apa, logam Q tu apa, dan kita kena susun keelektropositifan logam besi P dan Q dalam tertib menaik. Okey. Nampak macam susah, cikgu, soalan ni. Tapi tak susah. Tak susah. Tak susah. Okey, kita tengok Kita macam buat mana kita bersama-sama. nak terangkan dia. Okey. Yang pertama, kita mesti tahu apa fungsi kita letak agar-agar larutan kalium heksacyanoferat 3 dan juga phenolphthalein ini. Ya. Okey, agar-agar ni tujuannya kenapa kita guna agar-agar? Kalau kita guna air biasa, air adalah satu cecair. Ya, cikgu. Bila agar-agar, dia dah jadi pepejal. So, bila berlaku apa-apa pemerhatian, contoh tumpuk warna pink, tumpuk merah jambu, tumpuk biru tua tu, kalau dia dalam air, dia akan senang hilang, dia senang meresap. Jadi bila dia dalam pepejal, kita boleh nampak tumpuk-tumpuk itu masih kekal dalam pepejal. Jadi kadar resapan dalam agar-agar adalah lebih rendah. Jadi kita nampak pemerhatian tu. Okey. Boleh tak sesiapa beritahu saya apa pula tujuannya kita letak larutan kalium heksacyanoferat 3? Panjang nama dia. Nurul. Dia. Dipersilakan, Nurul. Untuk kesan kehadiran ion ferrum 2. Ya, untuk kesan kehadiran ion ferrum 2. Wow. Dia punya konsep macam ni. Kalau ada ion ferrum 2, bermaksud ada tumpuk biru. Okey. Nampak tak? Eksperimen mana yang ada tumpuk biru? Eksperimen 1, cikgu. So bermaksud dekat situ ada ion ferrum 2. Okey. Kenapa boleh ada ion ferrum 2? Sebab ferrum ini dioksidakan. Dioksidakan bermaksud dia derma elektron. Atom ferrum berderma elektron. Kalau tak ada tumpuk biru, maksudnya tak ada ion ferrum 2. Maksudnya ferrum tidak dioksidakan. Okey. Apa pula fungsi phenolphthalein? Ada sesiapa boleh beritahu? Siapa nak tolong cikgu? Phenolphthalein. Apakah fungsi phenolphthalein? Syazwan. Boleh tak kongsi? Boleh. Dia untuk mengesan kehadiran OH iaitu hidroksida. Ya, untuk mengesan kehadiran ion hidroksida. Kalau ada ion hidroksida, bermaksud adalah tumpuk merah jambu. Sebab apa? Ion hidroksida akan terima elektron. Ion oksigen dan air akan terima elektron membentuk ion hidroksida tu. Sebab itu kita nampak tumpuk merah jambu. Okey, faham. Jadi kalau kita terangkan untuk eksperimen pada tabung uji yang pertama, eksperimen 1, kita nampak ada tumpuk biru, betul? Ya, cikgu. Bila ada tumpuk biru, maksudnya ada ion ferrum 2, bermaksud paku besi dioksidakan. Bermaksud paku besi akan berkarat. Jadi yang kita lilit tu adalah logam yang kurang elektropositif berbanding ferrum itu. Sebab dia punya konsep macam ni.
siapa-siapa yang lebih elektropositif, mana-mana logam yang lebih elektropositif, yang itu yang akan mendermakan elektron. Okey. Jadi dalam kes ini, ferrum adalah lebih elektropositif daripada P, ataupun P kurang elektropositif daripada ferrum. Faham, cikgu? Menyebabkan ferrum itulah yang akan mendermakan elektron. Ferrum tu yang mengalami pengoksidaan. Terbentuklah ion ferrum 2. Untuk eksperimen yang kedua, tabung uji yang kedua, kita tak ada tumpuk biru. Bila tak ada tumpuk biru bermaksud paku besi itu tiada ion ferrum, cikgu. Ya, tak ada ion ferrum 2. Betul, Chris. Okey. Okey. Tak ada ion ferrum 2 bermaksud paku besi itu tidak akan berkarat. So tadi saya sebut mana-mana logam yang lebih elektropositif itu yang akan derma elektron, betul tak? Betul. Jadi dalam kes ini bukan ferrum yang derma elektron, Q yang akan derma elektron. Okey. Mengalamilah pengoksidaan. Okey. Okey, kalau kita tengok, kita ada siri ini yang mana kita letak ferrum di tengah-tengah. Ya. Okey, logam-logam yang sebelum ferrum ini adalah logam yang lebih elektropositif, manakala logam-logam yang selepas ferrum adalah logam yang kurang elektropositif. Jadi bila ferrum ini digandingkan dengan logam yang lebih elektropositif, ferrum tu akan terselamat, dia tak akan berkarat. Paku besi itu tak akan berkarat. Okey. Sebab logam yang tu yang akan teroksida. Ya. Tapi kalau ferrum ni digandingkan dengan logam yang kurang elektropositif daripada ferrum, nanti ferrum itu, paku besi itu akan berkarat. Sebab berlaku pengoksidaan. Ya. Okey. Okey, so kita tengok apa contoh logam P. Boleh jadi semua ni lah. Sternum ke, plumbum ke, cuprum. Sebab kita kena bagi contoh tadi kan? Betul. Okey, untuk Q pula adalah magnesium, aluminium dan juga zinc. Mana-mana satu boleh dijawab. Dan kalau kita susun ikut keelektropositifan, tadi dia suruh susun yang mana yang paling kurang elektropositif kepada yang paling elektropositif. Ada tak sesiapa anak murid saya yang boleh beri jawapan ini? Mungkin Abang Chris nak tanya Mumtazah lah. Mumtazah pun belum jawab kan tadi. Okey, boleh cuba. Susunan dia logam P, ferrum, lepas tu logam Q. Ya, betul. Okey, kita ada kita ada P, ferrum, lepas tu Q. Okey, ini adalah contohnya yang berlaku di makmal. Ni kita buat. Ni ada tumpuk biru untuk tabung uji yang pertama dan keempat. Bermaksud di sini ferrum atau paku besi akan berkarat. Manakala untuk tabung uji di tengah-tengah tu tak ada tumpuk biru, bermaksud ferrum tidak berkarat, paku besi itu tidak berkarat. Okey. Cikgu, agak berwarna-warni ya cikgu. Macam motor cikgu lah. Chemistry is colourful. Yes, betul. Sebab itulah kita tengok banyak sangat warna dalam kimia ni, mudah untuk kita ingat. Baiklah Cikgu Intan, terima kasih Cikgu, dan kita pun sudah tiba ke akhir rancangan pada hari ini. Tapi sebelum itu, boleh tak Cikgu Intan kongsi dengan murid-murid di rumah dan juga di Google Meet tips atau strategi untuk jawab soalan kimia untuk topik hari ini Cikgu? Okey. Keseimbangan redox ni kalau nak ikutkan dia bukanlah satu topik yang sangat susah. Chris pun boleh jawab dah kan? Boleh Cikgu. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul faham konsep pengoksidaan dan juga penurunan, kita boleh nampak berlaku pengoksidaan di mana, berlaku penurunan di mana. Dalam elektrolisis ada, dalam pengaratan ada, dalam kereaktifan pun ada. Baiklah Cikgu, terima kasih. Dan Abang Chris juga nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekelas saya pada hari ini dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Semua okey hari ini? Kalau okey bagi thumbs up atau lambailah sikit, senyum sikit. Dengan itu, terima kasih semua di rumah bersama kami untuk sukses SPM 2021 pada hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di Direct TV KPM. Bye semua!